Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya nak buat disclaimer bahawa video ini hanya semata-mata untuk tujuan pembelajaran dan kaunter ini adalah kaunter favourite saya yang berada dalam long term portfolio. Okay, kaunter ini adalah dia adalah Kejaya Prospect. Kejaya Prospect ini adalah grup adalah syarikat construction, syarikat pembinaan. Dan kita boleh tengok bahawa EPF keep accumulating, mengumpul saham ni dengan pembelian yang agak besar. Dan kita boleh lihat bahawa syarikat ini merekodkan keuntungan walaupun ketika pandemik pada tahun 2020, kuartal ni Mac di antara bulan April hingga Jun, tetapi syarikat Berjaya still merekodkan keuntungan. Dan pada ketika ini pun daripada Januari ke Mac sudah ada PKP, tapi masih lagi berjaya merekodkan keuntungan. So, saya jangkakan bahawa walaupun penurunan pada kuartal pada April hingga Jun, tapi kemungkinan syarikat ini kekal profitable lah. So kita boleh tengok headline di sini, Kejaya Prospect dengan QAQRS ni list affected by lockdown. Dan di sini juga adalah dia Kejaya Prospect ni dia berjaya control property developer E&O ni, Eastern and Oriental. Eastern and Oriental ni adalah syarikat yang, kalau tak silap saya, syarikat yang diberi concession untuk buat 3 pulau buatan di Pulau Pinang. Jadi kita boleh expect lah 3 pulau buatan dengan property development kat sana nanti mungkin akan cecah bilion punya projek. Okey, dan kita tengok bahawa ada penurunan tetapi tidaklah teruk yang berlaku. Dan syarikat ini juga membayar dividen. Pada tahun lepas dia membayar 3 sen dividen per year. Dan juga syarikat ini ada membayar bonus, ada buat bonus issues. Okey, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan Kejaya Prospect. Okey, kita tengok ownership lah. Kita tengok ownership. Ya, Prospect apa ni? Property. Ini flagship dia. Dia ada Kejaya Prospect Construction. Di bawah dia adalah Kejaya Prospect Property. Dan sekarang ni ada E&O di bawah Kejaya Prospect Construction. So ini adalah flagship company lah. Jadi kita boleh tengok Ego Vision. Okay. Ego Vision ni pegang 50%. 50% dipegang oleh Ego Vision. Ya, yang dua company ni sebenarnya, Ego Vision dengan Amazing Freight ni adalah syarikat owner of the company sebenarnya. Semua ini milik, tak silap saya, milik adik abang dia. Yang ni milik abang dia, yang ni milik adik dia. Tapi dua-dua ni adalah orang yang sama, maknanya orang yang founder of the company. So dia tengok sini, founder of the company saja dia pun dah pegang 70% daripada total shareholdings. 10% dipegang oleh
10%, hampir 15% dipegang oleh pelabur institusi, EPF, Spring, Kenanga, Global Asset Management, Kenanga Group ni adalah pelabur institusi. So ini boleh dikatakan bahawa hanya 15% saja saham dia berada floating lah untuk retailer beli. Dan boleh tengok 1.24 bilion number of shares. 1.24 bilion number of shares ni meaning that kalau 85% dikawal oleh owner dan juga pelabur institusi, ini bermakna hanya 180 juta unit sahaja yang berada di pasaran, yang float di pasaran. Dan kalau kita tengok EPF accumulate saham ni, bermaknanya semakin berkuranglah saham tu float di pasaran. Dan kita tengok kenapa EPF berminat sangat untuk membeli saham ni. Pertama di sini pun kita boleh nampak dia punya NTA dia 92 sen. So maknanya tidak jauh sangatlah dengan harga semasa, iaitu RM1.23. PB ratio ni 1.34, memang terlalu rendah lah. Dan boleh dikatakan company ni dikira sebagai undervalue company. Okey, yang berikutnya adalah, jadi saya selepas sebenarnya ini saya akan agak berhati-hatilah dalam laporan jangka masa panjang ni. Saya akan tengok pada total equity. So di sini total equity dia 1.137 bilion. Okay. Dibandingkan dengan dia punya total liability dia 397. Maknanya dia punya total equity dia adalah 3 kali ganda lagi besar daripada total liabilities. Maknanya syarikat ni memang strong lah. Dan dia ada dalam 291 juta cash. Maknanya di sini kalau dia guna semua cash yang dia ada, 291 juta ni untuk bayar dia punya total liabilities, maknanya total liability dia hanya tinggal 100 juta sahaja. Maknanya syarikat ni memang power lah, bagi pendapat saya lah. Cuma daripada konteks bisnes, syarikat ni mungkin tertekan disebabkan oleh PKP dan sebagainya. Jadi kita tengokkan mungkin claim daripada claim daripada klien, mungkin lambat bayar dan sebagainya, mungkin ada berbagai faktor. Jadi net operating profit dia 1.7 juta sahaja. Dan company ni continue, kalau kita tengok sini, syarikat ni continue untuk acquire asset, acquire property, untuk expand dia punya business walaupun dalam keadaan pandemik. Jadi dia perolehi melalui penjualan saham dia. Dan kita boleh tengok bahawa company ni tidak ada ambil borrowing pun, tidak ada ambil sebarang pinjaman pun. Dan siap dia bayar dividen. Maknanya negatif ni is very good lah dalam cash flow used in financing activities. Kalau negatif ni
dia signal company ni memang bagus. Okey, itu saja. Oh, company ni dia ada empat lah. Dia ada empat. Pertama adalah construction. Ini adalah main business dia. Dan ada manufacturing, dia ada property development. Sebenarnya property development dan construction ni dia complementary. Dan tak silap saya, manufacturing ni pun sama sebenarnya. Dia buat benda yang related dengan construction dan juga property development. Benda yang berkaitan dengan pembinaan dia juga manufacturing. Company ni boleh dikatakan dia terlibat dalam related business. Dia bukan pergi buat glow, manufacturing kat glow tu, tapi mungkin memang jauh lagi. Tapi yang ni dia diversify hanya dalam benda dalam bidang kepakaran dia saja. It's very good sign, very good company. Okay, kita tengok technical. Okey, dalam konteks teknikal, sebenarnya dia tak valid kalau kita tengok pada sini, sebab company ni sebenarnya dia acquire, dia buat backdoor listing dalam sekitar tahun 2017. Tak silap saya. Ketika tu syarikat ni dikenali sebagai Phototech. Orang lain lah dia punya owner dia. Lepas tu dia jual syarikat tu kepada Kejaya Prospect. So owner yang baru ni datang dan acquire this company lah. So kita boleh tengok ada peningkatan lah. Dan di sini dia pernah cecah sampai RM1.80 lah. RM1.80, RM1.90 ni. Tak nampak lah. Okay, RM1.90. Okay. Sebelum turun pada tahun 2018. Ini disebabkan oleh kejatuhan pasaran worldwide, global market drop ketika ini disebabkan oleh trade war yang berlaku di antara China dan juga US. Lepas tu dia recover RM1.4 sebelum menjunam. Sekarang ni disebabkan oleh pandemik COVID-19. So sekarang ni dalam fasa untuk pemulihan. So dia kena dia break up pada RM1.4 ni cantik. Ni major resistance dekat sini. Dia just naik sekejap, lepas dia turun. Tapi boleh dikatakan bahawa syarikat ni berada dalam keadaan uptrend. Secara umumnya syarikat ni berada dalam fasa uptrend. Dengan dia punya support level dia berada pada RM1.20 lah yang strong. RM1.30 ni adalah dia punya support level yang paling kuat lah. Okay. Kecuali kalau dia break up, dia jatuh ke bawah ni memang tak boleh buat apa lah. Memang kena cut loss lah. Tapi RM1.20 ni memang support level yang kuat. Dan RM1.50 ni akan jadi resistance. Tapi melihat kepada perkembangan terbaru dalam Kejaya Prospect, seperti dia acquire syarikat property developer E&O, dia apa? So dengan prospek ke depan tu memang menarik lah untuk this company.
Dan company ni pula dia ada warrant dia dalam sekitar dalam 15 sen, 16, 15 sen, 17 sen sekarang. Dan, tapi expiry date tu semakin hampir, iaitu pada tahun 2023 dalam Januari, dalam 1 tahun lebih lagi lah untuk expire. So kalau tengok pada stokastik ni, dia akan menurun. Dia akan menurun. Tapi tak sepertinya menurun ni, dia akan reflect kepada perubahan harga. Bahkan daripada sini pun berlaku peningkatan tidaklah menyebabkan perubahan harga yang besar. Tapi kalau kita, walaupun daily tengah menurun, kita tengok pada weekly sudah berada di bawah. So ada kemungkinan bila-bila masa mungkin dia akan meningkat lah. Mungkin dalam seminggu 2 lagi. Okey, itu adalah cuma buat masa sekarang ni seller punya momentum tu masih strong. Line merah ni menunjukkan seller momentum ni masih strong. Dan trend untuk tidak naik tu memang lagi kuat lah buat masa sekarang. Tapi counter ni memang sesuai untuk pelabur jangka panjang, sebab memang kita boleh tengok value of the company. Okey, terima kasih. Jika boleh subscribe saya punya YouTube channel